solat maghrib kita dengar perpusan daripada yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka. Kemudian selepas itu kita adakan Allahumma salli ala Muhammad. Antara itulah solat hajat, kemudian doa munajat selepas saja solat isyak. InsyaAllah tuan-tuan semua dijemput hadir bagi kita sama-sama bekerjasama untuk kita berdoa kepada Allah SWT bagi menghindarkan pemisahan daripada bumi yang kita cintai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput Tuan Haji Abdul Rashid, Tuan Imam Kampung Seri Kesang untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. InsyaAllah dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ويوم الآخر صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا أكثر من قول لا إله إلا الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Segala puji bagi zat Allah yang maha kaya, maha agung, kebesaran dan kepujian bagi Allah. Salawat dan salam cinta kita kepada Nabi SAW dan kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Alhamdulillah, tuan mulia, kita ni i'tikaf, nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Haji Maisa selaku pengurusi masjid Jami' Al-Ubudiyah, Masjid Jami' Jasin, dan bersama AJK-nya yang saya hormati Tuan Imam, dan Bilal, Noja dan pegawai syarak. Noja baru kembali, rahmatullah alaihi. Dan saya hormati semua para jemaah dan turut hadir Pak Mak Haji Wahab bekas pimpinan kampung kita daripada Kelubi, dan semua jemaah-jemaah yang hadir. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, syukur kita kepada Allah SWT kerana dalam masa sekarang ini kita dapat menunaikan satu perintah Allah yang unggul, iaitu solat berjemaah maghrib tadi di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Dan syukur pada Allah SWT pada saat ini Allah beri kita kesihatan yang baik dan kita dapat duduk di bumi yang paling bertuah ini. Di masjid lah tempat yang paling Allah suka, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dan pasar lah yang dibenci oleh Allah SWT. Dan hari ini kita akan sambung lagi kitab Tanda-Tanda Kiamat ini, karangan daripada Ibnu Katsir, ulama yang besar ini, untuk kita mengambil iktibar dan kesedaran bahawa kehidupan dunia kita yang Allah datangkan kat dunia adalah satu masa yang sangat sekejap dan sangat singkat, tuan mulia. Dan sebelum tu, marilah sama-sama kita berwirid, kita bernasyid sikit. Ilahi lastu lil firdausi ala ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
Dan kita bacalah tuan-tuan kalimah yang saya beritahu tu hari, iaitu memohon kepada Allah supaya musibah dijauhkan. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Dan kita baca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memujikan kebesaran Allah. Allah SWT adalah Khalik, pencipta kita. Kita adalah makhluk Allah. Dan kita bersyukur pada Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah, insan yang terbaik, pilihan Allah, menjadi hamba yang dapat beribadah kepada Allah pada saat ini. Dan kita bersyukur pada Allah kerana kita menjadi umat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, berilah berita gembira kepada mereka yang pergi ke masjid kerana mereka akan dapat cahaya yang sempurna pada hari Hisab. Dan Allah SWT telah muliakan orang makmurkan masjid. Sesungguhnya orang makmurkan masjid mereka beriman pada Allah dan pada hari kemudian. Dan hadis Nabi SAW menyatakan, aku bersaksi dengan iman orang yang ulang alik ke masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita diberi peluang oleh Allah umur yang sangat singkat, 60-70 tahun. Kata Nabi, umur mak aku 67 tahun, maka kita kenalah buat persiapan tuan-tuan untuk balik kampung akhirat, kampung yang sebenar kita. Kampung di dunia ini, kehidupan di dunia ini ada ujian tempat kita berusaha untuk mendapatkan kejayaan kita di barzakh, di mahsyar dan seterusnya di dalam jannah. Amin insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT dia maha berkuasa dan selain daripada Allah, makhluk adalah lemah dan sangat berhajat kepada Allah. Itulah kalimah la ilaha illallah yang kita ucap hari-hari, menafikan bahawa makhluk tidak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah, yang memberi kita rezeki, menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi manfaat, yang memberi kejayaan dan kegagalan adalah Allah SWT. Yang memberi kita sehat pun daripada Allah, dan yang memberi sakit, wabak, musibah, semua datang daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sambung dalam muka surat 30 ini, iaitu tanda-tanda hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum idza ma ahadakumul qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Maksud dalam hadis ini dia mengatakan, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu menginginkan mati, dan jangan berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Dan sesungguhnya apabila salah seorang kamu telah mati, maka terputuslah amalnya. Padahal umur seorang mukmin, orang beriman itu sesungguhnya justru akan menambah kebaikan kepadanya. Hadis itu riwayat Imam Muslim, An-Nasai, Ahmad dan Al-Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi periwayat dia ramai yang mensahihkan hadis ini. Adapun dalil yang diperbolehkan meminta kematian ketika terjadinya fitnah, keburukan, fitnah itu keburukan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, iaitu Muaz bin Jabal, iaitu pada hadis Al-Manam,
Yang panjang pada hadis itu disebutkan, ya Allah, aku memohon kepadamu kekuatan untuk melakukan pelbagai bentuk amal kebaikan dan meninggalkan berbagai bentuk kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, memberi ampunan bagiku dan menyayangiku. Jika engkau berkehendakkan menimpakan fitnah terhadap suatu kaum, maka matikanlah aku pada ketika itu. Matikanlah aku kepadamu tanpa terkena fitnah tersebut. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan akan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, maka serta cinta keseluruhan perbuatan yang mendekatkan aku kepada cinta kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita sama sekali tidak boleh memohon cepat mati. Yang boleh kita minta panjang umur boleh. Minta berkat umur boleh, tuan-tuan. Kita minta walaupun kita dalam stres, tekanan, dalam kesusahan, maka kita bersabar, kita redha dengan ketentuan Allah dan kita berikhtiar dan berusaha mencari bantuan daripada Allah dan bantuan sesama insan, tuan-tuan, untuk menyelesaikan masalah kita. Hadis-hadis di atas sebagai dalil, iaitu bukti bahawa akan datang kepada manusia satu zaman yang mana kedudukan manusia, kondisi manusia pada saat itu sangat berat dan orang-orang Islam tidak mempunyai jamaah yang berdiri di atas kebenaran, baik di semua lapisan bumi maupun pada bahagiannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah SWT, kita masih ada dalam pimpinan yang baik dalam negara kita, dalam negeri kita. Belum ada kekacauan, cuma Allah SWT datangkan ujian berbentuk penyakit COVID ni, maka tuan-tuan kita kena bersabar. Dan tidak ada musibah datang melainkan Allah SWT sayang. Kepada orang mukmin Allah sayang, dan kepada orang kafir musyrik Allah beri bala musibah pada mereka. Dan seterusnya, ilmu dicabut dengan mematikan ulama. Ini cerita tentang bab tanda-tanda hari kiamat. Itu boleh saya bacakan sedikit. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ammar radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia begitu saja, tetapi dia mencabutkannya dengan cara mematikan para ulama. Sehingga manakala benar-benar sudah tidak ada lagi seorang pun yang berilmu, maka manusia mengangkat para pemimpin yang bodoh, itu pemimpin yang jahil. Maka manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Para pemimpin itu ditanya, mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Dengan demikian mereka sesat dan akan menyesatkan. Hadis pun hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah kita pun akhir-akhir zaman ni banyak ulama-ulama besar dah meninggal lah. Ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam At-Tabari yang pentafsir Quran, Imam Tafsir Ibn Katsir yang kita baca kitab ni, semua ulama-ulama besar tu semua dah kembali. Ulama seperti Imam Al-Ghazali pun ulama yang besar. Ulama besar ni tuan boleh dia hafal 300,000 hadis, 250,000 hadis. Macam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kalau macam Imam Al-Bukhari, dia hafal hadis 100,000, 500,000. Maka dia layak. Dan kita berada di akhir zaman, ulama satu demi satu telah Allah ambil, tapi masih ramai lagi ulama-ulama kita yang ada di muka bumi yang mulia, di tanah Arab, di benua Hind, dan di negara kita Malaysia masih lagi ramai lagi ulama-ulama yang akan menyampaikan ilmu Allah. Dan seterusnya sekelompok umat manusia akan tetap dalam kebenaran. Diriwayatkan daripada Sauban bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man hazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Hadis ini mengatakan akan tetap ada segolongan daripada umatku yang mengatakan kebenaran. Mereka tidak peduli dengan sesiapa pun yang menghinakan mereka,
dan sesiapa pun yang menentang mereka sehingga datangnya perintah Allah, iaitu bracket tu kiamat, sedangkan mereka tetap seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Nabi SAW, sebagaimana Allah kata dalam Quran, kuntum khaira ummah, kamu ada umat yang terbaik, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ada umat yang terbaik, dilahirkan sebagai umat manusia, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada kemungkaran. Maka semua kita tuan-tuan bertanggungjawab untuk amalkan kehidupan agama dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, anak isteri kita, dalam masyarakat kita. Dan alhamdulillah kita telah praktikkan tempat-tempat yang paling Allah suka itu masjid. Dan tuan-tuan, malam ni kita buat program majlis ilmu semata-mata mengharapkan rahmat Allah, mencari keredaan Allah tuan-tuan. Tidak ada semata-mata kerana dunia. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mempermudahkan dia jalan menuju ke syurga Allah SWT. Maka kita niat sentiasalah untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan tempat yang paling Allah suka di muka bumi ini adalah di masjid mulia. Semua dah niat i'tikaf, alhamdulillah. Bermakna ada setiap zaman tu ada golongan yang mengajak kepada kebenaran ni sentiasa ada. Dan mereka pula tak peduli walaupun orang kata dia sebagai itu, sebagai ini, dia tak kisah, dia terus mendakwakan kebenaran. Dia terus ajak diri dia dan ajak umat kepada kebaikan. Dia tak kisah apa orang kata dia. Sehingga datang perintah Allah, iaitu kiamat tuan-tuan mulia. Dan seterusnya muka surat 32 ni, setiap satu kurun ada seorang pembaharu. Satu kurun dikatakan 100 tahun. Kita dah berapa kurun ni? Dah 14, betul? 1400 ya? Kita dah 1400. Berapa tahun? 40. Tuan-tuan, kita dah 14 kurun, maknanya 1400 tahun. Kita sedang menunggu Imam Mahdi je. Masya Allah. Kita tunggu siapa? Imam Mahdi. Iaitu salsilah keturunan Nabi SAW, yang menama dia seperti nama Nabi SAW. Dia berketurunan Nabi SAW, keturunan, setengah ulama mengatakan dia keturunan Al-Hasan. Ada yang kata Al-Husain, tapi yang popular Al-Hasan. Dan dia bukan kata dia Imam Mahdi, dia pun tak ada kata begitu. Maka Allah SWT akan pilih dia. Alim ulama yang Rabbani, yang takwa pada Allah akan kenal dia. Untuk pada ketika itu fitnah terlalu banyak, maka barulah Allah SWT datangkan yang ni kata mujaddid dan mulia, itu pembaharu. Setiap kurun itulah mujaddid yang kita tunggu-tunggu. Wallahu alam bila sampai. Dan setiap golongan pula mengaku bahawa imam mereka lah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang jelas, wallahu alam. Jadi kumpulan tu tak boleh kata dia punya grup, dia tak boleh. Ini tak boleh. Dimaksudkan adalah orang yang memberi ilmu itu daripada setiap golongan secara umum. Dan setiap golongan daripada para ulama, baik daripada kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, ahli nahu, ahli bahasa dan berbagai golongan lainnya. Wallahu alam. Dan kalau kita baca kitab ni, nanti kita akan jumpa lah. InsyaAllah kita baca sikit-sikit. Dan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat diriwayatkan Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, maukah kamu sekalian aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang pernah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan ada seorang pun yang akan menceritakannya kepada kamu sepeninggalanku. Aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat ialah dicabut ilmu dan bermaharajalelanya kejahilan, iaitu kebodohan. Ini tanda-tanda kiamat tak boleh. Dan tersebarnya perzinaan. Dan ramai orang meminum khamar, meminum arak. Dan berkurangannya kaum lelaki dan bertambahnya kaum wanita. Ini dah berlaku tuan-tuan, ramai. Sehingga ada orang lelaki menanggung
seorang lelaki menanggung 50 orang wanita. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lagi sahih tuan-tuan. Itulah tanda-tanda kiamat yang kita diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat daripada Anas bin Malik tadi. Dia ceritakan kepada kita telah dicabut ilmu, tapi alhamdulillah ilmu belum tercabut lagi kot. Maharaja kebodohan ni telah berlaku. Banyak orang jahil. Kerana apa? Orang dengar azan tak takut pada Allah SWT. Yang datang sembahyang berjemaah boleh kira tuan-tuan. Dia kalau betul-betul orang beriman dan bertakwa, dia kena solat subuh dia macam solat Jumaat, zuhur macam solat Jumaat, setiap waktu macam solat Jumaat, barulah dikatakan tidak ada kejahilan. Tapi hari ini memang itu menyebabkan apa tuan-tuan? Menyebabkan iman umat Islam lemah. Bukan kata tak ada ilmu. Semua umat Islam tahu sembahyang berjemaah 27 kali pahala, tanya budak-budak pun dia tahu. Tetapi kenapa umat Islam tak mampu datang solat berjemaah? Kerana kelemahan iman, keyakinan dia lemah. Dia tidak meyakini janji-janji Allah. 27 pahala tu bukan 27 ringgit tuan-tuan. 27 pahala tu 27 darjah akan naik dalam syurga besok. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, tuan-tuan bayangkan kalau kita solat subuh berjemaah seolah-olah ibadat seluruh malam. Dan kalau kita sembahyang isyak berjemaah kejap lagi ni kan, separuh malam. Saya sampaikan lagi hadis tuan-tuan. Bagaimana kita nak selamat daripada azab api neraka, kita kena amalkan tuan-tuan. Barang siapa yang solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan solat ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah SWT akan haramkan tubuh badannya daripada disentuh oleh api neraka. InsyaAllah tuan-tuan, selepas azan zuhur, kalau kita punya ni sunat abad dituntut buat 4. Kebanyakan kita buat 2 je. Betul? Jadi kita usahakan tambah sikit, buat 4 rakaat. 2 salam pun boleh, 1 salam pun boleh. Waktu zuhur tu. Dan Nabi SAW tak pernah tinggalkan solat fajar dengan solat witir. Ni yang kita kena ambil berat tuan-tuan. Solat witir ni kalau boleh kita buat lepas ni lah, lepas pukul 9, 10 malam ni kan kita buat. Kalau kita nak buat lepas pukul 5 kan kadang-kadang tak sadar, terlepas witir. Tapi siapa yang istiqamah, dia bangun pukul 3 pagi, dia dah pacak, boleh. Itu boleh, alhamdulillah. Bagus witir tu penghujung juga, penutup tuan-tuan. Ada yang pendapat kita buat sunnah dua-dua boleh. Dua-dua Nabi SAW pernah buat tuan-tuan mulia, iaitu selepas lewat isyak, pukul dalam 9, 10, 11 malam kita boleh. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya ingatkan lagi, jangan tinggalkan solat qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kerana hadis tadi yang kita beritahu, barang siapa solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah SWT haramkan tubuhnya daripada terkena api neraka. Jadi besar tuan mulia. Dan tujuan kita hidup atas dunia, kita nak beribadat pada Allah untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat tuan-tuan ini mulia. Dan kita tengok hadis lagi, dicabut ilmu pada akhir zaman. Ibnu Majah diriwayatkan oleh Abdullah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu baina yaday as-sa'ah ayyama yurfa'u fiha al-'ilmu wa yanzilu fiha al-jahlu wa yakthuru fiha al-harju wal harjul qatlu. Ya, artinya menjelang kiamat nanti ada beberapa hari yang mana ilmu akan dicabut, lalu diturunkan kebodohan dan terjadilah banyak kerusuhan. Adapun kerusuhan itu ialah pembunuhan. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah di negara kita tidak ada berlaku pembunuhan macam berlaku di tempat lain. Sekarang ni kita sedih tuan-tuan, umat Islam di Syria, di Yaman memang dizalimi oleh orang-orang bukan Islam, orang-orang kufar. Itu pun antara alamat-alamat awal kiamat tuan mulia. Demikianlah Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Al-Masi dengan lafaz yang sama. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Zaifah
Rasulullah SAW bersabda, Islam akan berlalu sebagaimananya memudarnya warna pada pakaian, hingga tidak ada lagi diketahui bahawa itu puasa, solat, nusuk dan sedekah, dan akan terjadi proses lupa terhadap Al-Quran dalam waktu satu malam, dan tidak ada tinggal lagi di atas bumi walaupun hanya satu ayat, sampai satu golongan daripada manusia yang sudah tua renta, yang mana mereka mengatakan, kami mendapati bahawa nenek moyang kami berpegang dengan kalimah la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Jadi zaman itu akan belum lagi berlaku, tapi akan berlaku nak kat saat kiamat nanti tuan mulia, iaitu ketika umat Islam banyak yang dah meninggalkan dunia, tinggallah umat Islam yang jahil, semayang pun tidak, apa dia tak, sedekah, puasa, baca Quran tak tahu. Yang dia tahu datuk nenek moyang dia dulu pernah ucap la ilaha illallah, dia ingat itu saja. Dan dengan asbab orang yang tua renta tu ucap la ilaha illallah, tuan-tuan, Allah tak kiamatkan lagi dunia. Dunia ini tidak akan kiamat selagi ada orang Islam mengucap la ilaha illallah ataupun Allah Allah. Jadi kitalah menjadi asbab hamba Allah yang menarik rahmat Allah di muka bumi ini, tuan mulia, dan menolak murka Allah SWT. Lalu Silah berkata kepadanya, apakah kalimah la ilaha illallah berguna bagi mereka? Jadi dia semayang pun tidak, puasa tidak, baca Quran tak reti. Jadi dia hanya tahu ucap la ilaha illallah. Sementara mereka tidak mengetahui lagi apa itu solat, puasa, nusuk dan sedekah. Huzaifah pun memberikan penjelasan kepadanya secara berulang hingga dia benar-benar memahami. Tuan-tuan, bila nama Huzaifah ni sahabat Nabi yang akan menyimpan rahsia Rasulullah SAW, rahsia-rahsia Allah yang akan berlaku, orang-orang munafik, orang senarai-senarai, orang-orang buat fitnah, semua dalam pengetahuan dia lah. Dia yang menjelaskan hadis akhir zaman ni. Huzaifah pun menceritakan penjelasan kepada secaranya berulang sehingga dia benar-benar memahami bahawa yang mana dalam setiap penjelasan dia mendapatkan bantahan, sampai pada hari ketiga dari penjelasannya dia mengatakan, wahai Silah, kalimat tersebut mampu menyelamatkan mereka daripada neraka. Ucapan itu diulanginya sampai 3 kali. Tuan-tuan yang mulia, syukur kita pada Allah SWT nak beritahu begitu nilainya iman la ilaha illallah, sehingga Nabi SAW mengatakan, keluarkan daripada neraka jahanam kepada sesiapa yang pernah mengucap la ilaha illallah. Sembahyang tidak, puasa tidak, zakat, semua perintah Allah dia tak buat. Cuma dia hanya ada satu perkara je, dia hanya ada iman, dia yakin pada Allah, dia tahu Allah SWT yang hidupkan dia, matikan dia, beri rezeki. Tetapi kegagalan dia tak taat perintah Allah menyebabkan dia humban dalam neraka. Dalam tafsir Ibn Katsir menceritakan, iaitu orang penghabisan dikeluarkan daripada neraka, tuan-tuan, iaitu satu golongan, satu hamba Allah yang ada iman, tapi akhirnya iman dia tu menyebabkan dia terlepas daripada azab neraka. Dia tak kekal dalam neraka, akhirnya dia masuk dalam syurga. Dan dalam tafsir Ibn Katsir dalam surah Al-Insan mengatakan, dia dapat masuk syurga, tuan mulia, syurga dia tidak ada amalan 10 kali besar dunia. Maka ini kita nak beritahu, amalan yang kita buat hari-hari ni, tuan mulia, untuk membina rahmat kita dalam syurga. Amin insya-Allah, tuan-tuan. 12 rakaat sembahyang sunat rawatib yang kita buat, satu istana dalam syurga. Alhamdulillah, kalau kita buat hari-hari 12 rakaat sembahyang sunat rawatib, kita sedang membina satu istana dalam syurga. 2 rakaat selepas subuh, lepas azan subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2/4, 6, dan lepas zuhur 2 rakaat, 4, 6, 8, asar tak ada, lepas maghrib 2, 10, dan lepas isyak 2. Itu yang sunat yang saya sebut tadi, sunat abaat, sunat yang dituntut umat Islam untuk melakukannya. Kalau kita faham sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa, kita akan rugi, tuan mulia.
Patutnya sunat kita kena amalkan. InsyaAllah kita amalkan. Jangan tinggalkan solat sunat fajar, sunat subuh itu. Sunat qabliyah zuhur 4 rakaat tu kita jangan tinggalkan. Ba'diyah zuhur pun kita jangan tinggalkan. 2 atau 4 rakaat lah kalau ba'diyah zuhur. Dan asar pun begitu juga. Tuan-tuan, kita boleh buat sunat asar, biasa kita buat 2, kita boleh buat 4 rakaat. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat ba'da isyak 4 rakaat, nanti lepas isyak kita buat 4 rakaat 1 salam, tuan mulia. 4 rakaat 1 salam macam mana? Tak ada tayat awal. Barang siapa, dalam hadis sahih mengatakan, barang siapa yang solat ba'da isyak 4 rakaat, Allah SWT memberi pahala dia seperti dia bangun malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini janji Allah, tuan-tuan. Maka kita kena rasa apa? Ada semangat untuk amalkan, insya-Allah, tuan-tuan. Dan begitu juga senang untuk kita masuk syurga dengan rahmat Allah, iaitu melalui iman dan amal kita, iaitu 10 kali membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu 10 kali kita baca, 1 istana dalam syurga. Allahu Akbar. Dan 12 rakaat sembahyang sunat duha pun dilakukan, dapat 1 istana dalam syurga. Dan insya-Allah itulah matlamat kita, tuan-tuan. Apabila kita tinggalkan dunia baru-baru ni, Allah SWT ambil sahabat kita, semoga Allah rahmati arwah Abdul Ghani, sahabat saya juga tu, yang berkhidmat di masjid ni. Dan segala kesilapan-kesilapan beliau, tuan-tuan, sama-sama kita maafkan. Dan segala sumbangan beliau, kebaikan beliau, kita syukur pada Allah SWT. Semoga arwah dirahmati Allah SWT di alam barzah, amin, insyaAllah. Diampuni oleh Allah SWT. Dan semoga kita semua dapat rahmat Allah SWT. Allah, lagi satu saya nak beritahu tuan boleh, hafal surah At-Takasur. Barang siapa yang baca surah At-Takasur seperti dia membaca 1000 ayat. Boleh tuan-tuan 1000 ayat. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa membaca surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, sampai habis, seperti dia membaca 1000 ayat. Dan satu lagi saya nak beritahu, ni lebih besar sikit, lagi pendek. Surah Al-Hadid. Barang siapa membaca ayat yang ketiga surah Al-Hadid yang berbunyi Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Siapa yang membaca ayat ini, lebih baik dia membaca 1000 ayat, tuan-tuan. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga, tuan-tuan, baca. Tapi bukan maksudnya kita dah baca 1000 ayat tu, niat nak beritahu tentang fadilat surah Al-Hadid ini, nak beritahu surah Al-Takasur tadi, begitu kelebihan dia. Surah Al-Ikhlas pun begitu kelebihan dia, tuan-tuan. Dan pasti saatnya kita akan sampai waktu kita nak jumpa Allah, kita nak kembali pada Allah, pada kita sakit dan gering, tuan boleh. Banyak-banyakkanlah tuan-tuan ucap kalimah la ilaha illallah. Banyak-banyakkanlah saya dan tuan-tuan ucap kalimah la ilaha illallah. Itu yang Nabi kata dalam awal hadis saya baca. Apa hadis tu yang berbunyi, an Abi Hurairah dan jaddidu imanakum. Nabi SAW bersabda, perbaharulah iman kamu. Wa kaifa nujaddidu imanana, kata sahabat-sahabat, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru, memperbanyakkan. Aksiru min qawli la ilaha illallah, memperbanyakkan ucapan kalimah la ilaha illallah. Kalau orang-orang yang kuat ibadat, tuan belia, hari-hari dia baca 1000 kali. Hari-hari 1000 kali. Kurang-kurang 300 kali la ilaha illallah. Mudah, tuan-tuan. Itu amalan yang sangat mudah dan simple. Kita mengucap la ilaha illallah dengan meyakini membesarkan Allah lah. Baru dia hadir kebesaran Allah tu. La ilaha illallah. La. Bila kita dah biasakan ucap la ilaha illallah, di saat kita gering, di saat tuan-tuan dan saya akan menemui pasti, tuan mulia, kita jangan takut. Yang kita takut, kita tak buat persiapan iman dan amal. Tak buat amal, memang kita takutlah jumpa Allah SWT. Memang menakutkan, tuan mulia. Masuk je dalam kubur, tengok malaikat mungkar nakir, dah takut, tuan-tuan. Rupa yang amat menakutkan. Dia takut sekejap je.
Apabila saat manusia meninggalkan dunia, dia masuk saja dalam kubur, tuan-tuan, dia kata, oh aku dah mati dah, aku duduk dalam kegelapan dah. Maka roh dia tadi Allah dah cabutkan. Allah SWT hantar malaikat dah hantar kepada Allah. Dia naik ke langit. Allah tengok kalau roh tu baik, Allah sangat redha pada dia. Oleh kerana dia ni asal daripada tanah, roh tu akan kembali pada barzah dia. Alam kubur yang kita tengok sempit tu, barzah tu dah luas. Sama ada sempit ataupun barzah tu akan diluaskan oleh Allah SWT. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk dalam kubur. Ayat Quran, ayat surah apa? Surah As-Sajdah, Rabbana absarna, ya Allah aku dah lihat, wa sami'na, aku dah dengar, farji'na ya Allah, kembalikan aku, na'mal salihan, aku nak buat amal salih ya Allah, inna muqinun, sekarang aku dah yakin ya Allah. Jadi kita di dunia ni tak kena yakin percaya pada yang gaib, tapi apabila kita masuk saja alam barzah, maka yang gaib itu Allah akan zahirkan. Itu yang kita akan kegembiraan atau terkejut, ketakutan. Bagi orang beriman dan beramal soleh, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, barang siapa ucap la ilaha illallah ikhlas akhir kalam dia, wajib bagi dia syurga. Tuan-tuan, itu sebab saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, banyakkan ucap la ilaha illallah, dan perkara yang saya ambil beratkan pada diri saya dan tuan-tuan, banyakkan salawat pada Nabi SAW. Dan amalan kita pun tidak mampu lagi untuk menolong kita lagi, melainkan amalan salawat kepada Nabi SAW. Berapa kali tuan-tuan? 1000 kali insya-Allah. Kita azam kita buat salawat pada Nabi 1000 kali. Mula kita berlatih 100 pagi, 100 petang. Saya suka cerita pasal fadilat kelebihan supaya kita ada kesedaran, tuan mulia, ada usaha untuk melakukan insya-Allah, tuan-tuan. Iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas asar. Dan selawat 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas asar. Dan istighfar 100 kali lepas subuh dan 100 kali lepas asar. Ini sefir ataupun kaedah amalan umat Islam, ataupun dipanggil jadual umat Islam. Amalan dia kena lakukan. Kalau siapa yang tak lakukan, dia akan menyesal, tuan mulia. Banyaklah zikir-zikir yang tuan-tuan tahu, yang belajar, amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, boleh diamalkan 100 kali. Ataupun subhanallahil azim, subhanallah bihamdi pun 100 kali. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita sebut subhanallah 100 kali, seperti dia memerdekakan 100 orang hamba Bani Ismail. 100 kali subhanallah. Tapi subhanallah kena sebut betul-betul, tuan-tuan. Tak boleh subhanallah. Dia ada alif di situ. Subhanallah. Dia tak boleh subhanallah, tak dapat pahala nanti. Sebab itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, tuan-tuan, kena baca dengan betul. Ya, iaitu subhanallah. Kalau subhanallah tak sempurna, tak cantik, tak betul, tuan-tuan. Jadi kita ada di situ alif, subhanallah 100 kali. Alhamdulillah kita membaca kali 100 kali juga. Barang siapa membaca 100 kali alhamdulillah, dalam hadis mengatakan seperti dia menyediakan 100 ekor kuda yang siap berpelana, yang berkekang berjihad di jalan Allah, diterima oleh Allah. Tuan-tuan, kelebihan alhamdulillah. Jadi kerja kita selain jaga semayang 5 waktu berjemaah ni, kita sentiasa baca Quran, sentiasa berzikir, tuan mulia. Jadi kalau kita lazim perkara-perkara macam ni, tuan mulia, insya-Allah, itu yang Allah kata dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Dan yang mereka mengatakan Allah tu sebagai Rabb dia, janganlah mereka takut. Maka malaikat-malaikat akan datang, tuan mulia. Malaikat-malaikat daripada langit beribu-ribu tu akan datang ziarah kita masa nak cabut nyawa tu. Dia akan datang. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut nak mati, jangan kamu bimbang nak tinggalkan anak isteri, jangan takut dan bimbang sejak lagi nak masuk dalam barzah. Tuan-tuan, begitulah bila saat kita dah meninggal dunia,
segala yang gaib akan terzahir, mata kita akan nampak. Semasa kita nak nazak tu mulia, kita ditunjukkan oleh Allah SWT. Barang siapa menselawati Nabi SAW 1000 kali, maka masa dia nak meninggal dunia, Allah tunjukkan pintu syurga yang dia akan memasukinya. Itulah hikmah yang 1000 kali salawat tu. Jadi kalau kita dah buat 100 kali, 100 pagi, 100 petang, 200, tambahkan lagi tuan-tuan. Kalau siapa belum mampu buat, berlatih-latih. Salawat yang paling senang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau salawat-salawat yang tuan-tuan boleh buat, yang tahulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi pun boleh, Dan jangan, kalau boleh hari Jumaat lebih lagi 1000. Hari Jumaat Nabi SAW minta kita berselawat lebih daripada sebanyak-banyaknya. Dia tak cakap 1000, sebanyak-banyaknya. Cukup juga dah sampai masa, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, segala muzakarah kita, penyampaian kita tadi tentang bab hari kiamat, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik daripada saya dan tuan-tuan yang mendengar majlis ilmu ni dapat diamalkan, dapat disampaikan. Yang penting iman dan amal kita perlu dikuatkan sentiasa sampailah Allah redha kita. Amin, insya-Allah. Sampai semua kita akan, macam mana kat dunia ni kita gembira duduk dalam majlis taman syurga, macam itulah kita harap Allah masukkan kita dalam syurga bersama-sama. Amin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, panahlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ampunlah segala dosa kami. Ampunlah dosa kami yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin. Peliharalah kami, anak isteri kami, ibu bapa kami, datuk nenek moyang kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam rahmat-Mu, dalam syurga-Mu dengan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada penyakit yang berbahaya yang mendatangi kami ya Allah. Dan ampunlah dosa umat Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama hidup yang telah meninggalkan kami ya Allah. Sama ada saudara kami yang baru dan yang lama meninggalkan kami, ampunlah mereka ya Allah. Dan ya Allah, jangan Kau azab kami ya Allah, jangan Kau murka kami ya Allah dengan sebab dosa-dosa kami. Ampunlah segala dosa kami ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita azan salat isya.